Jam berapa itu? Jam. Mungkin jam dia punya jam. Oh, jam. Saya 10 minit. Kalau yang depan ni ada masa susah nak ingat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع رضي الله عنهما. أخرج الإمام أحمد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قدم المدينة فأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهما، فقال له سعد: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه، وتحت امرأتان فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه فذهب فاشترى وباع فربح، فجاء بشيء من أقط وسمن، ثم لبث ما شاء الله أن يلبث، فجاء وعليه ردع زعفران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من الذهب. قال: أولم ولو بشاة. قال عبد الرحمن رضي الله عنه: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوه أن نصيب ذهبا وفضة كذا في البداية. Alhamdulillah, pada minggu sebelum ni kita bicarakan tentang penghijrahan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ikatkan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, dan bagaimana ketekunan mereka dan kesungguhan mereka sehingga orang Muhajirin datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengadu, ya Rasulullah, habislah kami nak mengadu tentang orang Ansar ni, mereka adalah bagi segala-galanya, bahagi setengah kepada kami, jadi takut kami tak ada apa-apa nanti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, selagi mana kamu memuji mereka dan selagi mana kamu doa untuk mereka, kamu tetap akan dapat pahala. Tadi saya bacakan kisah Abdul Rahman bin Auf, dan dalam Hayatus Sahabah Maulana Yusuf rahmatullah alaih, dia telah ceritakan tentang muakhat. Ada satu bab tentang muakhat, iaitu persaudaraan yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum tu, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat paling pertama sekali selepas hijrah? Yang bertakwa. Sebelum Nabi bina masjid sebelum Nabi bina rumah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi dah bina dua masjid dah. Masjid Quba dan Masjidun Nabi, dan Masjid Nabawi. Nabi bina dua masjid dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bina rumah sendiri sekalipun. Tak ada rumah, tapi bina masjid dulu. Dan masjid itulah dijadikan tempat di mana orang-orang ahli-ahli sufah mereka menetap di sana. Bila mereka datang jauh-jauhan, tak ada tempat tinggal, semua akan bermalam
di masjid, dan itulah dinamakan Al-Masjidu Darut Taqi, adalah rumah orang-orang yang bertakwa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Maulana Yusuf rahmatullah alaih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersusah payah mengangkat batu untuk pembinaan Masjid Nabawi. Nak beritahu tentang betapa pentingnya pembinaan masjid, dan Nabi utamakan ke atas rumah sendiri. Dan ini, dengan itu kita boleh faham kata masjid punya kedudukan amatlah tinggi, bukan sekadar tempat ibadat, tapi ianya adalah rumah orang-orang yang bertakwa, iaitu siapa saja. Dan di sini para fuqaha pun membahaskan, bila mana ada orang asing datang tak ada tempat tinggal, maka mestilah dibenarkan mereka untuk tinggal dalam masjid. Para muhajirin mereka ahlu sufah kan, mereka duduk dalam masjid, dan orang ansar akan pergi bagi makanan kepada mereka. Yang paling famous antara ahli sufah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebelum ni kita dah cerita tentang Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka Nabi SAW telah bina masjid. Okey, kita kena reverse balik sikit. Hijrah kan, hari ni kalau sebut hijrah, apa yang kita ingat iaitu tahun hijrah lah kan, kalender hijrah, tahun hijrah. Daripada mana mulanya kalender hijrah ni? Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an berlaku satu kes, iaitu pergaduhan antara dua orang, di mana peminjam kata pembayar janji nak bayar pada bulan Syaban. Jadi bila dibentangkan dalam mahkamah, maka pembayar kata saya janji bulan Syaban tahun depan, bukan tahun ni. Ketika itu mereka tak ada tahun lagi. Bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tetapkan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Walaupun orang Quraisy ni mereka suka tukar-tukar bulan, seperti kita bincang sebelum ni kan, kalau kena bulan Muharram mereka nak perang, mereka kata tak apalah, macam inilah bulan ni kita jadikan Safar, bulan depan kita Muharram. Maka mereka tukar sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, kata tak boleh, innaman nasi'u ziyadah, siapa yang buat dosa besar. Kerana bulan ni Allah dah tetapkan awal lagi, siapa pun tak boleh ubah. Tapi mereka tak ada tahun, kiraan tahun 1, tahun 2, tahun 3. Mereka buat apa? Kiraan tahun gajah. Selepas tahun gajah, mereka kata 1 tahun selepas tahun gajah. Kalau 2 tahun sebelum tahun gajah, 3 tahun selepas tahun gajah. Contohlah waktu hijrah, sebab tu dimulakan dengan peristiwa besar. Apa saja berlaku yang besar, mereka akan jadikan tahun tu dengan nama peristiwa itu. Tahun pertama hijrah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersetuju untuk jadikan tahun pertama hijrah, kerana peristiwa yang besar, yang mana sampai ketika itulah peristiwa yang paling besar dalam hidup mereka, yang setiap orang ingat bila berlaku, kerana mereka telah tinggalkan segala-galanya berhijrah, sehingga mereka digelar, seorang Abdurrahman bin Auf pun digelar lil fuqara'il muhajirin. Semua orang muhajirin berhijrah sehingga jadi fakir terus, tak ada apa-apa. Allah sebut, kata mereka ni semua fakir. Sebab apa? Mereka tinggalkan semua, tak dapat bawa balik apa-apa. Abdurrahman pun tak dapat bawa, orang kaya Uthman bin Affan pun tak dapat bawa apa-apa. Mereka datang sehelai sepinggang saja. Tadi kita baca tentang Abdurrahman bin Auf, bila dia sampai ke Madinatul Munawwarah, dia pun tak ada apa-apa. Nabi muakhadkan dia dengan Sa'ad ibn Rabi' Al-Ansari. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, lil fuqara'il muhajirin, mereka tak ada apa-apa, tinggalkan semua. Dan mereka berhijrah pun dengan penderitaan yang besar. Satu kali Umar radhiyallahu anhu duduk di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu an, maka dia panggil Hazrat Khabbab radhiyallahu an. Dia kata, mai duduk sini. Dan sebenarnya tempat ni yang paling layak duduk adalah Bilal radhiyallahu an, kerana penderitaan yang dihadapi oleh Bilal radhiyallahu an. Maka Khabbab kata, tapi masa tu Bilal tak ada. Tapi Khabbab kata, dia kata, wahai Umar, dia kata aku pun layak juga. Maka dia angkat baju dia. Bila dia angkat baju dia belakang, tengok seperti penyakit sopak putih. Dia kata, aku dulu didera, mereka nyalakan api, baling aku dalam api, dan api itu terpadam dengan cairnya lemak aku. Dengan cairnya lemak aku. Begitu teruk sekali mereka dera aku. Begitu juga Talha bin Ubaidillah, sekali itu dia dalam safar. Zubair bin Awam radhiyallahu an, dalam safar dia nak buang air besar, qada hajat, dia kata tolong pegang, zaman dulu mana ada toilet, maka dia kata tolong pegang kain atau sebagainya kan, sebagai pengadang.
Maka sahabat ni kata, aku terlihat, dia tengok badan Zubair bin Awam ni penuh dengan luka-luka. Tak ada satu bahagian pun belakang dia yang tak luka. Dan bila dia kalih ke depan, dia nampak lubang pula. Kesan masuknya anak panah begitu teruk sekali penderitaan mereka sehingga mereka berhijrah. Masa tu mereka ni bukan tua-tua, semua muda-muda lagi. Masa mereka masuk Islam, mereka semua ni muda-muda lagi. Zubair bin Awam pun muda lagi. Semua mereka ni muda, Khabbab pun muda lagi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu muda sikit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka telah jadikan satu hijrah tu bermulanya tahun dan semua orang setuju. Lepas tu kemudian mereka kata, habis tu nak bulan apa? Bulan apa nak jadi bulan pertama? Memanglah dia berpusing kan. Contoh dalam satu minggu, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Yang pertama apa? Yang pertama hari apa? Kan macam itulah. Yang pertama bulan apa? Maka Uthman radhiyallahu anhu kata, jadikanlah Muharram. Kerana apa? Aqabah al-Thani, iaitu bila mereka buat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersetuju untuk berhijrah, orang Ansar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku pada bulan apa? Zulhijjah, pada ketika musim haji kan. Aqabah satu, Aqabah pertama, Aqabah kedua, perjanjian berlaku pada musim haji. Maka announcement untuk berhijrah berlaku pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram. Maka Uthman bin Affan kata, jadikan bulan Muharram sebagai bulan pertama kerana penghijrahan bermula pada bulan Muharram. Walaupun Nabi SAW mula berhijrah pada hujung bulan Safar, tapi orang lain semua dah mula berhijrah pada Muharram lagi. Nabi adalah yang terakhir tunggu perintah Allah Subhanahu Wa Taala datang. Maka Nabi SAW hijrah bila? Kita dah sebut itu, bila? Pada hujung bulan Safar. Dan Nabi SAW sampai ke Madinah lebih kurang pada 8 ataupun 9 Rabiul Awal. Dan begitulah disusuli oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah. Nabi adalah salah seorang yang terakhir, walaupun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berhijrah selepas Nabi, kerana dia berada di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita dengar kan, bila orang tanya Sayyidina Ali, takut tak malam tu? Dia kata tak, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu, kata kamu akan jumpa aku di Madinah nanti. Itu satu. Kedua, kita dah cerita sebelum ni, Jumaat pertama dimulakan oleh siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu di rumah As'ad bin Zurarah. Ketika mereka dah cukup jumlah sebanyak 40 orang, maka mereka telah mendirikan solat di rumah As'ad bin Zurarah. Kemudian Nabi SAW bila sampai ke Madinah, Nabi telah mengimamkan solat Jumaat yang pertama. Dan khutbah Nabi SAW berikan tak lebih daripada 2 hingga 3 minit. Simple saja, 2 hingga 3 minit. Kalau diterjemahkan pun hingga 4 minit. Nabi SAW akan baca khutbah hajah. Khutbah hajah tu adalah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nabi SAW akan beri pesanan tentang, beri berita gembira dan beri amaran dan ingatkan tentang kehidupan akhirat. Simple saja khutbah Nabi SAW. Baiklah. Seterusnya, pensyariatan azan pula. Nabi SAW kumpulkan semua para sahabat dan Nabi SAW tanya, bagaimana kita nak panggil orang untuk mendirikan solat? Bagaimana kita nak panggil orang untuk mendirikan solat? Maka pelbagai cadangan diberikan oleh seorang-seorang. Ada yang mengatakan kita boleh bunyikan loceng, ada yang katakan kita boleh apa? Kita boleh tiup trompet atau sebagainya. Maka Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu satu hari dia mimpi bahawa ada seorang itu beritahu kepada dia, ucaplah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bila dia bangun pagi, dia kelam kabut lari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata aku bermimpi begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata itu adalah mimpi yang hak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Bilal, suara kamu suara yang lantang, maka ikutlah Abdullah bin Zaid, pergilah ke atas tempat yang tinggi. Abdullah bin Zaid akan ungkapkan azan, kamu ulang selepasnya. Maka orang pertama yang ungkapkan azan adalah Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid adalah sahabat Ansari yang tak begitu famous lah, tak ada apa sangat berkenaan dengan dia. Satu lagi hadis pertama yang diriwayatkan bila Nabi SAW sampai ke Madinatul Munawwarah adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang ulama Yahudi. Dia kata,
Bila Nabi SAW sampai ke Madinah, kecoh kata Nabi SAW telah sampai, maka aku pun telah keluar untuk melihat siapa yang datang. Betul bila aku lihat riak wajah baginda SAW, maka aku kata ini bukanlah kadzab, ini adalah Rasul yang benar, maka aku terus beriman. Maka dia kata aku mendengar Nabi SAW bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis ni dinamakan dengan hadis salam. Hadis salam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam juga, iaitu sebarkan salam, berikan makan, hubungkan silaturahim, bangunlah malam. Tak ada suara. Yang mana? Yang mana? Zoom. Bagilah makan, bangunlah malam solat ketika orang lain tidur. Ya. Okey. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan bangunlah malam, solatlah ketika semua orang tidur, maka kamu akan masuk syurga dengan keselamatan. Ini hadis pertama yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke Madinatul Munawwarah. Penting sangat hafal hadis ni. Hafal hadis ni. Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hafal hadis ni. Sebarkan salam, berikan makan, hubungkan silaturahim, bangun malam solat ketika semua orang tidur, maka kamu akan masuk syurga dengan salam. Ya, Abdullah bin Salam riwayatkan, inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Maka jumpa orang, bagilah salam. Ada? Ini hadis yang pertama yang disabdakan selepas Nabi hijrah ketika Nabi sampai ke Madinah. Iaitu ungkapan pertama yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah. Banyak hadis, tapi lebih banyak hadis di Madinatul Munawwarah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di Mekah selama 53 tahun, di Madinah hanya 10 tahun, tetapi hadis-hadis yang diriwayatkan di Madinah lebih banyak dibandingkan dengan hadis yang diriwayatkan di Makkatul Mukarramah. Kerana apa? Kerana di Makkah masih awal lagi, orang tak rekod lagi. Yang paling banyak riwayatkan hadis apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baiklah, kita dah sebut tentang hadis pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapkan. Yang seterusnya, solat. Bilakah solat difardukan? Bila solat difardukan? Ha? 11 Hijrah bila? Pada malam Mi'raj, Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala fardukan solat. Berapa rakaat? Tak, 50 waktu kan, kemudian kurang-kurang tinggal 5. Berapa rakaat? Subuh 2, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Semua jawapan salah. Yang difardukan adalah subuh 2, Zuhur 2, Asar 2, Maghrib 3, Isya 2. Kemudian bila sampai ke Madinatul Munawwarah, ni riwayat dalam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha sendiri meriwayatkan dalam Bukhari dalam Kitabus Salah, bahawa bila sampai ke Madinah barulah Allah Subhanahu wa taala minta Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah untuk Zuhur 2 rakaat, untuk Asar 2 rakaat, dan untuk Isya 2 rakaat. Sebelum tu 2 saja. 2 3 2. Tapi jangan kita tukar balik. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Bila sesuatu yang telah dimansuhkan, kami datangkan dengan lebih baik. Tak boleh kembali balik kepada asal. Cumanya pengikhtilafan ummah kan, kata bila safar kita sembahyang 2, adakah itu kembali kepada asal ataupun itu adalah rukhsah? Kata itu adalah rukhsah, bukan kembali kepada asal. Kita tak boleh kembali dah. Itu adalah rukhsah. Allah kata walau bagaimanapun untuk orang yang bersafar, dia boleh solat 2 rakaat untuk sembahyang yang kita solat 4 rakaat. Dia boleh khasarkan separuh kan. Kalau sembahyang maghrib boleh ke 1,5 bila nak salam?
Baiklah, ini tentang kefarduan solat. Bila sampai ke Madinah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, maka Allah Subhanahu wa taala kata, kami dulu solat 2 2 2 3 2. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah minta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk completekan, untuk tambah. Sebab dulu mereka susah solat di rumah siapa dulu? Di Mekah, rumah Arqam bin Abi Arqam. Rumah Arqam bin Abi Arqam. Mereka semua solat pun bersembunyi. Siapa yang mula solat dalam Masjidil Haram? Bila Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, dialah orang yang pertama yang telah bawa semua orang ke Masjidil Haram dan mendirikan solat di masjid. Sebelum tu mereka semua takut nak pergi sebab orang-orang kafir ni, mereka memang benar-benar mendera. Talha bin Ubaidillah kata, dia jalan di Safa dan Marwah, mereka ikat tangan dia dengan leher dia macam tu, mereka heret dia. Begitu sekali mereka ni jahat. So kezaliman yang mereka buat ni bukan sembarangan, bukan sekadar bolehlah sikit-sikit, tak. Seperti mana yang saya sebut tadi kan, Suhaib Ar-Rumi, Khabbab radhiyallahu an, kan, mereka ni penderitaan mereka teruk. Dipanaskan besi diletak di belakang mereka, dibaringkan atas besi pasir panas. Sebab tu Umar radhiyallahu anhu kata, kalau Bilal ada hari ini, maka ini tempat untuk Bilal radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu bukan bagi protokol mengikut kedudukan, kata kamu dulu kaya duduk sini, kamu dulu VIP duduk sini, tak. Sahabat-sahabat yang rendah inilah yang mana tak ada apa-apa, macam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu orang yang kulit hitam, pendek, kurus, tak ada apa-apa, tapi kedudukan dia tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata seorang yang paling pandai baca Al-Quran. Siapa nak baca Al-Quran paling tepat, ikutlah bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu lah praktiskan perkara ni. Itulah kelebihan Umar yang orang lain tak ada. Dia mengenal setiap orang punya kedudukan. Sebab tu pada Fatah Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang mukmin, Allah bangga dengan kamu, dan wahai Umar, khususnya Allah bangga dengan kamu. Kerana Umar punya keadilan. Aisyah radhiyallahu anha kata, selalulah sebut tentang Umar, kerana bila sebut tentang Umar, kamu sebut tentang keadilan. Bila kamu sebut tentang keadilan, maka kamu sebut tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan Sayyidina Umar radhiyallahu an, dan diberi keutamaan kepada mereka. Baiklah, habis dah semua kefarduan, solat kan, azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ada buat perjanjian antara orang Ansar dan Muhajirin. Perjanjian maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mula ikatkan persaudaraan mereka, muakhad di antara mereka. Orang Ansar ni hebat, mereka kata semua kami bagi separuh. Sehingga Abdul Rahman bin Auf kata, Sa'ad bin Rabi' kata, aku orang kaya di Madinah, dan kalau nak, ambillah separuh harta aku, semua kebun aku ambillah separuh. Dan aku ada 2 bini, 2 isteri, imra'atan, tengoklah mana kamu suka, kahwinilah salah satu, aku akan ceraikan, dan kahwinlah salah satu. Maka Abdul Rahman kata, barakallahu laka fi ahlika wa malik, semoga Allah berkati harta kamu dan keluarga kamu. Tunjuk aku, dalluni ala suq, tunjuklah aku ke mana pasar. Maka dia pergi berniaga, dia untung sedikit, dia jual butter je kan, bukannya kata nak jual ni seperti saya sebut kan, kita punyalah rancang itu ni kan. Dia berniaga simple saja, jual beli. Sehinggalah satu hari dia datang, baju dia ada warna kuning, za'faran. Ada kata warna za'faran, ada kata bau wangi za'faran. Kedua-duanya boleh jadi betul, sebab memang warna kuning itu adalah tanda perkahwinan di zaman dulu. Baiklah, maka Rasulullah SAW kata, apa cerita ni? Mayham, maksudnya apa cerita tiba-tiba dengan pakai baju ada tanda kan. Maka dia kata, ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan, aku dah kahwin dengan seorang perempuan Ansari. Nabi SAW kata, kamu bagi apa kat dia? Maka dia kata, aku berikan dia emas sebesar biji kurma. Mahar dia emas sebesar biji kurma. Maka di sinilah mulanya sunnah walimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aulim walau bisyat, maka buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Seperti mana daripada awal dulu saya dah sebut, bila kita belajar hijrah, kita belajar sejarah, saya akan beritahu satu persatu bila hukum diturunkan. Kita akan kawal satu persatu. Ingat nanti saya buat soalan nanti, peperiksaan nanti, bilakah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk buat walimah. Dia kata kepada Abdul Rahman bin Auf, aulim walau bisyat, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Maksudnya sebelum tu pun mereka buat, tapi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika ini yang diriwayatkan oleh
Abdul Rahman bin Auf sendiri pada perkahwinan beliau. Apa dia? Siapa? Hafif. 12,000. Dalam hadis sahabah, Maulana Yusuf rahmatullah alaih ada juga menetapkan satu tajuk at-tawarusu bainal muhajirin wal ansar. Mereka ni, sehingga orang ansar ni mereka kata kalaulah sesiapa di kalangan kami meninggal dunia, orang muhajirin akan menjadi warisnya. Mereka ni hebat. Semua mereka bahagi. Nabi kata okey, Nabi kata tak payah bagi kebun. Yang kamu buat adalah hasil daripada kebun tu separuh berikan kepada muhajirin, dan ini berlaku berterusan sehingga mereka dapat harta keuntungan daripada selepas Khaybar. Semua keuntungan Khaybar dapat kepada Nabi SAW. Maksudnya mereka sulah dengan Nabi, kata baiklah, keuntungan kami akan berikan, maksud hasil bumi kami akan berikan kepada kamu. Maka Nabi, ketika itu Nabi SAW bersabda kepada Ansar, selepas ini kamu tak perlu berikan apa-apa lagi. Para muhajirin akan ambil keperluan mereka daripada keuntungan yang mereka dapat daripada Khaybar. Walaupun kedudukan para muhajirin tinggi sebab mereka berhijrah, mereka tinggalkan semua, kan? Mereka tinggalkan semua, tak bawa apa-apa pun, kan? Jadi lil fuqara, Nabi Allah Subhanahu wa taala address mereka sebagai fakir. Tapi para Ansar pun kedudukan mereka adalah kedua tertinggi, kerana mereka pun telah berikan sambutan, bantuan yang sepenuhnya, sedikit pun tak kurang. Hebat mereka ni, para sahabat ni. Mereka ni sanggup buat apa sahaja untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlumba-lumba. Kalau boleh kamu ambil lebih, kan? Mereka cuba. Kalau boleh berikan kepada orang lain lebih. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Peristiwa yang mereka berlapar dan mereka berikan makanan kepada muhajirin, kita tahu, kan? Itu memang kedudukan yang sangat tinggi yang ada dalam para Ansar, yang mana mereka kata sampai bila kami meninggal dunia, kami nak para muhajirin dapat daripada harta pusaka kami. Begitu sekali. Bagi tahu, begitu sekali mereka punya semangat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Anas radhiyallahu an kata, ketika itu aku seorang kanak-kanak yang kecil. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang masuk ke Madinah, aku pun berkejar-kejar dan aku pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Kemudian ibunya Ummi Sulaim radhiyallahu anha telah bawa Anas radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, ya Rasulullah, ini Anas, dia akan berkhidmat kepada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas kata, aku telah berkhidmat kepada Rasulullah bermula daripada hari itu sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Selama 10 tahun aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah marah aku, Nabi tak pernah rotan aku, Nabi tak pernah kata tentang apa yang aku buat sebab apa aku buat, berkenaan apa yang aku tak buat sebab apa tak buat. Itu pun tak pernah. Itu akhlak mulia baginda sallallahu alaihi wasallam, yang Anas banyak meriwayatkan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummi Sulaim ni pun bukan calang-calang orang. Ummi Sulaim radhiyallahu anha, dia selepas dia kahwin dengan Malik, kan? Anas bin Malik, kan? Selepas itu dia berkahwin dengan Abu Talhah radhiyallahu anhu. Dialah kisah berkenaan dengan satu hari anak dia sakit. Dan suami dia keluar untuk pergi mencari nafkah. Masa dia pergi itu, dia di luar, suami dia di luar, Abu Talha di luar, anak dia telah meninggal dunia. Maka Ummi Sulaim kata, maka aku telah mandikan anak aku kafankan dia, dan aku letakkan dia dalam bilik sehinggalah suami aku pulang. Sebelum suami aku pulang, aku hiasi diri aku pakai pakaian yang cantik, aku hiasi diri aku, dan kemudian aku sediakan makanan yang disukai oleh suami aku. Bila suami aku datang, aku hidangkan makanan yang disukainya. Sebab apa? Sebab takut bila suami aku dapat berita tentang kematian anak, dia tak nak makan pula. Kemudian aku telah bersama dengan suami aku pula malam tu. Dan keesokan harinya barulah aku tanya, wahai suamiku, kalaulah seorang jiran dia pinjam sesuatu dan daripada jirannya, perlu tak dia pulangkan balik? Dia kata, yalah, wajib, dia kena pulangkan baliklah sebab dia pinjam. Maka dia kata, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala telah
berikan pinjaman anak kepada kita dan Allah Subhanahu Wa Taala telah ambil balik. Abu Talha masa tu dia marah juga, dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tanya kepada Ummi Sulaim ceritakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kamu. Maka dengan hubungan mereka pada malam itu Allah Subhanahu Wa Taala telah lahirkan zuriat yang mana seorang yang bertakwa, dan itu daripada keturunan daripada anak siapa, Ummi Sulaim radhiyallahu anha. Dialah yang telah berikan Anas radhiyallahu anhu, maksudnya tua lagi daripada yang adiknya ni. Dan Anas radhiyallahu anhu khidmat dia kepada Rasulullah. Satu hari Ummi Sulaim datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata, doalah untuk Khudaim kamu. Khudaim ni adalah khadim yang kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah doa, Allahumma akthir mali, kan, ya Allah berkatilah, Allahumma barik fi mali, ya Allah berkatilah harta dia, berkatilah umur dia, berkatilah anak-anak dia. Begitu banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala berikan harta kepada dia, sehingga orang meriwayatkan kalau Anas angkat batu pun mungkin nampak emas. Begitu sekali Allah berikan keberkatan kepada kehidupan Anas, dan dia hidup antara sahabat yang mati, antara sahabat besar yang mati paling lewat sekali. Itu Anas radhiyallahu anhu. Tapi dia seorang yang sangat bertakwa. Dalam Waqi'ah Al-Harrah, kan, Waqi'ah Al-Harrah, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata, aku pun tak tahu berapa ramai orang yang meninggal ataupun disyahidkan di Madinah, tetapi yang aku tahu, orang beritahu kepada aku lebih 100 orang daripada keturunan aku ketika itu dibunuh oleh tentera yang dibawa oleh, yang dihantar Yazid, kan. Kemudian di peperangan Harrah ni, Waqi'ah Harrah ni, dia ada 2 fasa dia. Lebih, dia kata, Anas kata, lebih 100 orang daripada keturunan aku yang dikebumikan di Baqi'ul Gharqad, di Jannatul Baqi'. Lebih, nak bagi tahu berapa banyak anak dia Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Waqi'ah Harrah pernah dengar tuan-tuan? Pernah dengar? Pernah dengar tak Waqi'ah Harrah ni? Dia bukan peperangan Harrah, dia bukan ghazwah, dia waqi'ah, di mana saya memang malam ni saya ada niat nak cerita sedikit, tapi kita habiskan sedikit dulu tentang penghijrahan ni. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat perjanjian pula di antara Ansar dan Muhajirin dan juga Yahudi yang menetap di Madinatul Munawwarah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tetapkan siapa sahaja yang datang ke Madinah diberi keamanan oleh siapa sahaja, maka orang tu dalam aman. Maksudnya siapa sajalah, dia jadi zimmi, iaitu mesti. Dan kalau walaupun yang memberi keamanan itu seorang budak, tak kisah, boleh je, dia akan dapat keamanan sepenuhnya. Maka siapa pun tak boleh buat apa-apa, tak boleh bunuh dia, tak boleh apa-apakan dia, tak boleh halau dia, walaupun yang datang tu orang kafir. Sehingga turun ayat ni, fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Allah kata, maka berilah mereka peluang 4 bulan. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pergi mengerjakan haji, sebelum tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan Hajjatul Wida', turun surah At-Taubah. Allah kata, fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin. Bagi tempoh 4 bulan tinggalkan tanah Hijaz dan keluar, sama ada beriman ataupun keluar daripada Makkah dan Madinah. 4. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Mereka mesti keluar daripada situ, tak boleh, kecuali dengan mereka yang dah ada perjanjian yang ada ikatan masa. Maka sampai habis masa tu tak boleh apa-apa kan. Maka Abu Bakar Siddiq yang pergi ke Makkah, on the way dia nak pergi, wahyu turun, Nabi hantar Sayyidina Ali, kata pergi beritahu kepada orang Makkah. Maka Sayyidina Ali datang, dan bila sampai ke Makkah, Sayyidina Ali buat announcement, 4 bulan dia kata, sama ada beriman ataupun keluar daripada sini, ataupun keluar. Ini bukan sebelum Hajjatul Wida', sebelum Hajjatul Wida'. Baiklah. Jadi inilah peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkah ke Madinatul Munawwarah. Dan Allah Subhanahu wa taala, bila mereka berhijrah, ramai sahabat yang sakit, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma habbib ilainal Madinah, ya Allah, tanamlah kecintaan kami kepada Madinah, dan supaya Madinah pun cintakan kami.
Dan maka Allah Subhanahu Wa Taala telah ubah keadaan hati mereka. Mereka semua tak gembira lah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, aku pergi jumpa ayah aku dan Bilal radhiyallahu an. Kedua-dua mereka jatuh sakit kerana hijrah. Maka aku tanya kepada mereka khabar. Maka ketika itu Bilal dia kata, semoga Allah melaknati Syaibah, Utbah, Abu Jahal dan telah keluarkan kami daripada Mekah, kan? Sebab mereka tak serasi dengan cuaca di Madinah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah ubah jadi Madinatul Nabi, tempat yang paling baik, sehingga sahabat sangat cinta mereka. Kalau keluar pun kalau boleh nak balik ke Madinah cepat-cepat. Diriwayatkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana-mana, Nabi nampak je, mula nampak Madinah saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lajukan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang cepat-cepat ke Madinatul Munawwarah. Sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Madinah. Kerana dibina pun, dimula pun dengan masjid, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Ada riwayat mengatakan ayat ini berkenaan Masjid Nabawi, ada kata berkenaan dengan Masjid Quba. Tapi yang betul adalah berkenaan kedua-dua masjid, dan semua masjid yang dibina dengan di atas dasar taqwa. Fihi rijalu yuhibbuna yatatahharu, di mana dalamnya orang-orang yang mereka suka tentang kebersihan. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah, sebelum ini mereka mungkin istinja dengan barangan kering saja, tapi di masjid ni orang-orang ni mereka beristinja menggunakan air, maksudnya lebih bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu Wa Taala puji mereka kerana mereka jaga sangat kebersihan mereka. Dan Allah sendiri yang sebut masjid ni adalah rumah Allah, fi buyutin adzinallah. Saya selalu, bukan selalulah, banyak kali juga terima soalan, kata kenapa ustaz sebut rumah Allah? Allah ada rumah ke? Kan, subhanallah, kan. Sebab tu kata bila kita tak belajar Quran, tak belajar hadis, tak belajar syariat Allah, soalan macam ni pun keluar, kan. Dia kata sedangkan Allah sebut dalam Quran fi buyutin adzinallah, tentang bahawa itu adalah rumah Allah. Hadis Nabi saya sebut tadi, kan, al-masjid darut taqi, rumah orang yang bertakwa, rumah Allah. Dan ada ayat lagi satu dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillah, bahawa masjid adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu peristiwa yang masyhur berlaku di zaman Khalifah Harun al-Rashid. Satu hari dia marah sangat, dia kata kepada isteri dia, jatuhlah talak ke atas engkau kalau engkau bermalam di mana-mana negeri di bawah pemerintahan aku. Kemudian dia pun menyesal, dia kata apa aku cakap ni, habislah, kata. Bila dipanggil semua ulama', kata cara dia satu saja, mesti minta isteri kamu bermalam di luar negeri pemerintahan. Dia kata macam mana? Negeri pemerintahan aku bukan kecil, besar, sampai ke Hindustan sana, macam mana aku nak keluarkan? Dah hampir senja, macam mana aku nak keluarkan? Kalau tak ada cara lain, maka akan jatuhlah talak. Maka ada satu orang jumpa dia, kata bolehlah tanya kepada anak murid Imam Abu Hanifah rahimahullah. Maka dia pun kata panggillah siapa. Dia kata Imam Abu Yusuf. Dia kata panggil Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ni ada satu kisah pula sebelum tu. Dia tinggal di satu tempat di mana dalam lorong tu ada rumah seorang Yahudi yang duduk di hujung sekali. Dia besarkan kawasan dia sehingga tertutup jalan. Berapa kali Imam Abu Yusuf kata, engkau tak boleh ambil hak orang lain, ni jalan, lorong, tempat umum, tempat orang awam, public. Dia kata ikut akulah. Dia kata engkau siapa, raja ke? Dia kata esok kau datang, kalau kau datang kau dengan kenderaan raja, bagi tahu aku, bolehlah. Dia kata aku dengar cakap kau siapa. Baiklah, lepas tu berlaku peristiwa ini, maka Khalifah Harun al-Rashid kata panggil Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf pun pergilah. Khalifah tanya, Harun al-Rashid tanya, dia kata apakah jawapan kamu tentang perkara ini? Maka terus Imam Abu Yusuf rahmatullah alaih kata, mintalah isteri kamu, isteri tuan raja untuk bermalam di mana-mana masjid. Maka dia kata pelik, kenapa mana-mana masjid? Semua para ulama yang hadir ketika itu pun mereka melihat wajah Imam Abu Yusuf rahmatullah alaih. Maka Imam Abu Yusuf terus baca ayat ni, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, bahawa semua masjid-masjid ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, tak jatuh di bawah kerajaan sesiapa pun melainkan kerajaan Allah sahaja. Inilah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi bina rumah Allah dulu. Rumah Allah ni untuk semua orang yang tak jatuh di bawah kerajaan sesiapa pun. Sehingga seperti mana saya sebut tadi, ada fiqah mengatakan kalau ada musafir datang, wajib berikan mereka tempat tinggal di dalam masjid, kerana itu adalah rumah Allah.
Dia cepat 10 minit lah. Maksudnya ni 9.40. 40. Okey. Baiklah. Nabi SAW, oleh kerana itulah Nabi SAW telah bina masjid, dan di sebelah masjid tu Nabi SAW bina 2 rumah untuk para isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin. Ketika itu Nabi SAW telah berkahwin dengan Sauda radhiyallahu anha sebelum hijrah, dan Nabi SAW telah berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha sebelum hijrah. Kedua-dua perkahwinan ni telah berlaku, maka Nabi telah bina 2 rumah. Tapi Sauda radhiyallahu anha kata kepada Sayyidatina Aisyah, kata, aku dah tua. Kata kepada Rasulullah, maka giliran aku pun berikanlah kepada Aisyah. Maka kebanyakan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Nabi wafat pun di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan apa? Maqam Nabi pun dalam rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bina rumah. Maka orang-orang sahabat-sahabat lain pun telah bina rumah berdekatan dengan, betul-betul dengan dinding masjid tu. Mereka ada pintu yang boleh masuk. Dulu bukan ada dinding kan, pintu yang terus masuk ke masjid. Sehinggalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak wafat, Nabi kata tutup semua pintu-pintu kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menunjukkan Nabi bagi isyarat bahawa selepas aku yang akan jadi khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kita tahu, mereka-mereka yang ada di Madinah ni Aus, Khazraj, dan kedua ini golongan Ansar, dan Yahudi ada 3, apa? Banu Nadir, Qainuqa dan Banu Quraidah. InsyaAllah nanti bila sampai ke situ kita akan bincang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan orang Yahudi daripada Madinatul Munawwarah kerana pengkhianatan mereka. Kerana mereka telah mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhianati perjanjian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tadi saya sebut tentang Waqi' al-Harrah. Sebelum ni saya sebut bayi pertama yang ditahnikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Buka buku mana penulis-penulis kita ni. Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Bayi yang pertama lahir di Madinah. Sebelum tu tak ada bayi. Orang Muhajirin berhijrah, tak ada siapa pun melahirkan anak lahir. Macam mana ada yang tak ada isteri, ada yang tinggalkan isteri kan. Orang-orang musyrik ni mereka dah mula, orang Yahudi musyrik ni mereka di Madinah pun ada musyrik masa tu. Mereka dah mula kutuk para Muhajirin, kata orang Muhajirin ni semua bukan jantan, tak ada anak. Sehinggalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu lahir, dan mereka telah takbir Allahu Akbar begitu kuat sekali ketika kelahiran Abdullah bin Zubair, dan dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, anak kepada Asma radhiyallahu anha. Maka Nabi telah tahnikkan dengan kurma. Nabi tahnikkan dengan kurma. Dialah bayi pertama yang lahir di Madinatul Munawwarah, dan bayi pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahnikkan di Madinah. Di Madinah yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam tahnikkan, iaitu Abdullah bin Zubair. Sini kisah Abdullah bin Zubair inilah yang kata Waqi' al-Harrah tu kan. Bila Abdullah bin Zubair dibunuh nanti, ketika itu pun dilaungkan Allahu Akbar. Maksudnya mereka seolah-olah itu kejayaan selepas bunuh sahabat. Tentera Hajjaj, mereka kata Allahu Akbar. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata, sebelum ni pun ungkapan Allahu Akbar itu adalah Allahu Akbar yang baik, bukan ini yang mereka ungkapkan dengan Allahu Akbar ketika selepas mereka bunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Waqi' al-Harrah ni sedikit saya bagi apa? Sebenarnya kita sepatutnya bincangkan perkara yang baik, tapi sebab kita kena tahu juga kan bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in sehingga akhir hayat mereka. Anas radhiyallahu anhu katakan, anak-anak dia semua anak-anak dan keturunan dibunuh. Allah Subhanahu wa taala memang minta pengorbanan A to Z sehingga nafas terakhir Allah tak bagi can. Selepas peperangan Badar, bila mereka nampak seolah-olah mereka dah dapat kemenangan dan mereka dah gembira, alhamdulillah, sampai saja Ruqayyah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam baru wafat, meninggal dunia. Nabi sedih kembali.
seluruh hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Salah satu tujuan ni supaya Allah tak nak sesiapa pun lalai daripada Allah. Sebenarnya kesenangan ni melalaikan orang. Dia lupa Allah. Bila senang, ada muskil mein khuda ko yad kiya, ada satu nazam urdu dia kata muskil mein khuda ko yad kiya muskil huए आसान भूल गए. Dia kata bila susah Allah ya Allah, bila senang dia lupa, tak apalah kata dia. Jom kita pergi celebrate bercuti 3 malam 2 hari di Langkawi. Cuti kan, maksudnya tak ingat dah Allah kata tak apa kan, itu nantilah. Tak boleh sekarang ni PKP kan. Allahu Akbar. Di zaman pemerintahan kan, dia bila dah mula penghujung, selepas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 4 khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata 4 khalifatun Nabi. Selepas tu dah mula dah kan, mula perbalahan, pergaduhan. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dia menetap di Madinatul Munawwarah. Bab di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu berlaku juga peristiwa, tetapi Muawiyah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang bertakwa walau bagaimanapun, maka dia selesaikan masalah itu dengan baik. Iaitu di zaman Muawiyah, orang-orang Muawiyah tahu sebab apa berlaku ni. Salah satu punca dia, ada orang tanya para sahabat dan kata kenapa di zaman Nabi, orang tanya Ali radhiyallahu anhu, kenapa zaman Nabi tak berlaku seperti mana berlaku di zaman kau? Maka Ali kata apa? Di zaman Nabi sahabat seperti kami, di zaman aku sahabat seperti engkau, kamu. Mereka ni baru beriman dan iman mereka sangat lemah. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut kan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Iman mereka lemah. Dan bagi mereka nak judge orang dengan pengetahuan mereka. Mereka judge orang lain dengan pengetahuan mereka. Sebab tu kata don't be judgmental. Jangan judge orang lain, ini baik, itu jahat, ini kurang, ini lebih. Mana tahu Allah kata fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Siapa yang tahu siapa lebih bertakwa. Jangan sangka baik dengan diri sendiri sangat kan. Oh ini kurang, itu lebih kan. Jangan. Elders kata jangan kira berapa banyak cilah kamu keluar, kira berapa banyak cilah kamu tak keluar. Oh saya dah keluar, saya dah itu, saya dah ini. Berapa banyak yang kita tinggalkan, itu kira. Jangan kira berapa yang kita dah keluar. Maka zaman tu pun mereka dah mula jadi judgemental. Mereka kata kepada Sayyidina Osman, daripada mula Sayyidina Osman kata kamu tak adil, kami nak pemerintah mengikut keinginan mereka. Berterusan. Di zaman Muawiyah radhiyallahu an, orang Madinah ni, para sahabat seperti Abdullah bin Hanzalah kan. Hanzalah ni adalah Rasulul Malaikah yang mati dalam peperangan Uhud, tak sempat mandi wajib kan. Anak dia ni semua sahabat-sahabat besar. Mereka menetap di Said Al-Khudri kan, Abu Said Al-Khudri yang menetap di Madinatul Munawwarah. Maka ada kebun Abdullah bin Zubair, ada kebun yang dimiliki oleh Muawiyah. Mereka pun dulu duduk di Madinah juga. Penjaga kebun Muawiyah ni, dia merosakkan kebun Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair marah. Dia tulis surat kepada Muawiyah. Muawiyah radhiyallahu anhu, saya pendekkan cerita. Dia kata, dia tanya kepada anak dia Yazid. Yazid ni memang jahat lah. Dia tanya kepada Yazid, dia kata macam mana? Dia kata dia hantar surat seperti ini. Dia kata kalau engkau tak ambil tindakan, dia kata aku akan ambil tindakan. Kalau engkau tak ambil tindakan atas pekerja-pekerja kamu, aku akan ambil tindakan. Maka Muawiyah tanya kepada Yazid, macam mana? Yazid kata, hantar tentera, perang dia, bunuh dia. Muawiyah kata jangan. Dia kata dengan kasih sayang kita boleh selesaikan, sebab apa perlu kepada peperangan. Maka dia hantar wakil, kata pergi bagi tahu kepada Abdullah bin Zubair. Dia tulis surat. Abdullah Zubair pun tulis surat kepada dia. Dia tulis surat kepada Abdullah bin Zubair, kata daripada hari ini kebun aku juga adalah kebun kamu. Baiklah, sehinggalah Muawiyah meninggal dunia dan Yazid menjadi khalifah. Bila dia take charge, dia panggil semua sahabat datang baiat dengan dia. Abdullah bin Hanzalah, mereka dan sahabat-sahabat lain, mereka pergi juga. Abdullah bin Zubair tak pergi, mereka pergi. Maka Yazid telah sambut mereka, bagi harta, bagi tempat tinggal. Sebelum jumpa lagi 1 minggu tu dilayan dengan layanan yang sangat baik. Okay, minta ambil air ke? Habis air. Layanan yang luar biasa. Dia bagi, masa nak balik dia bagi hadiah yang banyak pula.
Tapi bila mereka balik ke kota Makkah, Madinah, mereka kata, baiklah, kami semua tak akan bayar dengan Yazid. Yazid kata, harta dah ambil. Kata, memang kami ambil ni untuk lawan kamu. Ambil ni kan, al-harbu khida'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, peperangan itu, dalam peperangan boleh tipu. Memang penipuan berlaku dalam peperangan. Maka Yazid bagi tempoh kepada mereka, dia telah hantar seorang yang bernama Muslim bin Uqbah. Muslim bin Uqbah ni adalah seorang yang sangat jahat. Bukan jahat dalam erti kata, kita kalau kata jahat mungkin tak beriman. Beriman, nama pun Muslim, tapi sangat jahat. Orang yang tak ada hati perut. Dia buat apa? Dia bawa tentera. Yazid kata kat dia, kamu jangan bunuh anak-anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Yang lain semua bunuh itu. Kalau bagi mereka tempoh 3 hari, dengar baik-baik dia kata, bagi mereka tempoh 3 hari, kemudian aku berikan kamu tempoh 3 hari. Faham tak maksud dia apa? Kata, berikan mereka tempoh 3 hari untuk bayar dengan aku. Kalau tidak, aku bagi engkau 3 hari, buatlah apa kau nak buat dengan dia. Sahabat mana mereka nak mengalah? Selepas 3 hari mereka kepung, mereka telah serang dan bunuh semua para sahabat, keturunan para sahabat, sehingga dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibn Katsir pun meriwayatkan, Maulana Yusuf rahmatullah alaih pun sebut dalam bayan dia, kata pada tahun seterusnya 1000 wanita melahirkan anak luar nikah di Madinah. Mereka telah rogol perempuan-perempuan Madinah. Itu kekejaman yang dia lakukan kepada orang Madinah. Ini baru kita dengar tentang pembinaan Madinah, kan? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bangunkan kota Madinah. Nabi doa yang mereka, Madinah pun mereka tak lepas, mereka serang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, itulah yang akan berlaku, kata di akhir zaman nanti agama akan kembali kepada Hijaz, dan orang-orang Hijaz pun akan menjadi seperti kambing-kambing yang pergi selamatkan nyawa mereka di atas gunung-gunung. Dah bermula daripada masa itu lagi. Sebab itulah Huzaifah bin Yaman kata, dengan kematian Sayyidina Uthman bermulalah fitnah, sehinggalah dia akan tutup sehinggalah kedatangan Dajjal, tak akan berhenti. Muslim bin Uqbah dia telah bunuh, dalam tu terbunuhlah Abdullah bin Hanzalah. Abdullah bin Zubair dah pergi, dia lari ke Makkah. Sebelum tu lagi dia dah pergi ke Makkah. Untuk kejar Abdullah bin Zubair, Muslim bin Uqbah selesai Madinah, dia serang ke Makkah. Ketika inilah berlaku peristiwa Kaabah terbakar. Baitullah terbakar. Bila dia dalam perjalanan tu dia meninggal dunia, Muslim bin Uqbah ni orang tua, dia meninggal dunia, maka yang ganti dia Husain, ada seorang nama Husain Ibn Numair. Maka dia pun buat yang sama, dia bagi peluang kepada mereka, dia bagi tempoh. Maksudnya dia pulau mereka, boykot mereka, tak boleh supply, no supply, tak ada supply yang masuk, sehinggalah mereka mula kebuluran, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada apa-apa di Makkah ni, di Makkahul Mukarramah. Ini salah satu tragedi yang paling agak sedih yang berlaku. Tetapi ketika itu yang berlaku iaitu Yazid meninggal dunia. Maka mereka semua telah berbaiat dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair jadi khalifah selepas itu. Tak habis kat situ, kan? Jam apa tak habis kat situ, sebab kita nak dengar sekarang ni macam mana Abdullah bin Zubair syahid. Selepas Yazid, Muawiyah Thani, iaitu anak kepada Yazid. Muawiyah anak dia, Yazid anak dia Muawiyah juga. Muawiyah memerintah sekejap saja, kemudian dia berikan, dia kata dia tak mau, dan dia pun kemudian meninggal dunia. Maka mereka kata kepada Marwan, kaulah take over, sebab buat sementara waktu nak tunggu anak kepada Muawiyah yang lain, atau anak Muawiyah yang lain besar. Maka bermulalah Banu Umayyah daripada pemerintahan Marwan, dia punya foundation dia, sehinggalah Marwan pun sekejap, Marwan pun dah tua. Marwan ni sepupu kepada radhiyallahu anhu, sepupu kepada Uthman radhiyallahu anhu. Maka pergilah kepada anak dia Abdul Malik bin Marwan.
Abdul Malik punya apa panggil general dia siapa? Komando dia Hajjaj bin Yusuf. Tadi baru saya baca kisah dia dalam Hayatul Sahabah. Hajjaj bin Yusuf. Bukan, saya baca dalam satu buku kitab lain lah, berkenaan dengan Abdullah bin Zubair. Maka Hajjaj kata kepada Abdul Malik bin Marwan, kata kita kena serang siapa saja yang menentang pemerintahan kamu dan aku bersedia. Maka dia bawa lebih 10,000 tentera terus ke Makkah dulu. Yang tadi kan Muslim bin Uqbah dia serang Madinah dulu, ni dia terus pergi ke Makkah dulu. Lagi sekali dia orang boykot Makkah dulu. Bila mereka boykot Mekah sehinggalah terputus segala bekalan di Mekah, maka orang Mekah dah kata tak boleh buat apa-apa. Banyak yang pergi surrender, iaitu terpaksa lah. Maka satu hari Abdullah bin Zubair pergi jumpa ibu dia ketika itu, Asma radhiyallahu anha telah tua. Umur Asma ketika itu lebih 100 tahun. Saya dah cerita itu kan, lebih 100 tahun. Dia pergi tanya kepada ibu dia, apakah yang patut saya buat? Adakah patut saya serah diri ataupun saya terus lawan dengan tentera yang dibawa oleh Hajjaj bin Yusuf? Maka Asma radhiyallahu anha kata, teruskanlah, Allah bersama dengan kamu. Jika kamu tukar kamu punya pendirian sekarang, maka orang-orang yang mengikut kamu, mereka akan, maksudnya rasa hina lah kan atas apa sahaja. Sedangkan Abdullah bin Zubair di atas kebenaran. Hajjaj bin Yusuf lah ketika itu dia telah tembak berkali-kali dengan panggil apa tu, bola api lah kan, sehingga terbakar Kaabah. Kemudian dia serang dan dia telah bunuh Abdullah bin Zubair, dipancung kepala Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Ketika itulah mereka lawan Allahu Akbar. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kata, sebenarnya Allahu Akbar yang pertama itulah yang baik bukan ini. Dan kepala dia dihantar kepada Abdul Malik bin Marwan, jasad dia disalibkan di depan Kaabah. Zalim mereka buat dengan keluarga, dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi, anak kepada Zubair bin Awam, anak kepada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pergi jumpa Hajjaj, pergi jumpa Asma radhiyallahu anha kan. Mula dipanggil, dia kata panggil Asma radhiyallahu anha, dia kata aku nak bagi tahu pada, tengok nasib anak engkau yang lawan dengan raja. Asma tak pergi. Kali kedua dia kata, kalau Asma tak datang, aku akan hantar orang untuk heret dia dengan tarik rambut dia. Dah tua dah. Begitu jahat sekali dia. Sebab itulah kalau ada orang kata kan, jangan cakap macam tu tentang Hajjaj, saya kata sebenarnya kamu tak baca tentang Hajjaj. Kamu tak baca habis tentang Hajjaj, apa yang dia buat. Maka dia sendiri pergi jumpa Asma. Dia kata tengok anak kau. Maka Asma kata, tahu tak siapa saya? Saya dah cerita sebelum ni. Kata aku adalah Zatun Nitaqain. Akulah yang telah koyak tali pinggang aku untuk ikat makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi nak pergi berhijrah kerana tak ada tali. Dan dia kata, tahu tak engkau siapa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan keluar dua orang daripada Thaqif, daripada Taif. Satu adalah Kazzab dan seorang lagi pembunuh. Kazzab adalah Mukhtar Al-Thaqafi, pengasas Syiah, dan pembunuh adalah engkau. Hajjaj dengar tu terus patah balik dari situ. Ini pun berlaku. Abdullah bin Zubair kan, bila mana yang awal tadi terbakar, Abdullah bin Zubair buat apa tak? Awal tadi tak terbakar, awal tadi berlaku banjir. Kaabah telah rosak, maka dia telah bina Kaabah di atas bentuk yang asal. Bentuk asal Kaabah tahu kan macam mana? Macam mana bentuk asal Kaabah? Abang ni lukis. Siapa boleh? Bentuk asal Kaabah. Okeylah, insya-Allah habis kat sini, nanti sekejap saya lukis. Saya tutup ni dulu. Ya. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi. Setakat ni saja untuk hari ini. Nanti saya ulang balik insya-Allah.